tanya, "Hoi, masuk." Geram. Masuk. Teknik untuk memberi daun ubi, ya. Teknik ini kalau kita dekat sini takut nak bagi pakis-pakis sebab ada parasit lah, ada yang tidak kreatif dalam kita tertutup dalam ruang lingkup daun. Apa lagi yang orang kata tabu, pun bergetah tak boleh bagi. Jadi tertutup ruang lingkupnya. Tembala biasanya dah tahu dah kambing sebenarnya boleh makan macam-macam. Yang mereka dah faham. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Kambing ni daripada kandang yang usuh, lusuh, ya. InsyaAllah. Tu, ya. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kat sini ada yang kebanyakan peternak ni tanya, "Hoi, masuk." Geram betul aku. Kalian masuk. 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 Okey. Ada kebanyakan ternak tanya aku macam mana aku bagi daun ubi, ya. Okey, ini aku nak ajarkan teknik untuk memberi daun ubi, ya. Teknik ini aku pelajari daripada orang tua, daripada otai-otai, Pak Faizal, orang tua aku, ya, dan pembacaan. Kita cari dalam Google tu banyak. Kalau betul kita cari ilmu ni memang banyak, ya. InsyaAllah tak habis. Okey, yang pertama nak bagi daun ubi ni, sebelum korang boleh bagi segar, aku dah tahap yang mana segar-segar, getah-getah, basah lepas baru mengarit tu pun aku dah boleh bagi dah. Sebab mereka ni dah dibiasakan dengan rumen untuk menerima hijauan bergetah daun ubi dan tanin daun ubi yang tinggi. Okey, penyebab kembung ni adalah bila mana rumen gagal menerima diet yang diterapkan. Selalunya perubahan diet yang mendadak. Macam contoh sebelum ni korang biasa bagi daun rumput kering, ya. Tiba-tiba korang tukar dia kepada macam daun lain, daun segar tiba-tiba. Secara tiba-tiba, walaupun daun tu bukan penyebab kembung, macam daun ubi yang orang banyak gembar-gemburkan ni, dia akan jadi kembung. Sebab diet perubahan tu bertukar. Tidak hairanlah bila mana korang ambil kambing dekat kandang mana-mana, ya. Bila bawa balik, kandang mereka elok je, ya. Bagi daun hijau, bukan daun ubi. Aku tak cakap pasal daun ubi ni. Macam contoh penternak sebelum ni pakai daun sawit. Bila sampai kat kandang, korang kandang baru bagi napier. Dah perubahan mendadak secara drastik akan buatkan rumen tu dia tak dapat nak cope, tak dapat nak sesuaikan diri, yang menyebabkan rumen tu dan bakteria tu tak dapat nak beroperasi macam biasa. Jadi okey, jadi kita berbalik kepada ni. Itu adalah penerangan serba sedikit dulu sebelum mana aku masuk kepada penjelasan macam mana nak bagi daun ubi. Okey, bila kau dah faham fungsi rumen tu berfungsi macam mana, kau akan boleh bagi apa sahaja tumbuhan yang kau nak bagi. Macam kalau kau tengok Pak Faizal dia berani bagi apa ni? Macam pokok kiambang ke pokok apa tu yang dekat parit tu. Pak Faizal berani bagi. Kalau dekat kandang aku ni yang aku dah biasa terapkan dengan daun ubi, kalau tiba-tiba aku bagi daun apa ni? Daun kiambang ke daun apa-apa yang Pak Faizal terapkan macam dalam parit tu, aku bagi terus secara drastik, kambing aku pun akan kembung sebab perubahan diet tu. Jadi kena tahu dulu macam mana rumen tu berfungsi, ya. Bila rumen dah berfungsi tu, korang faham, tahu, korang akan boleh sesuaikan dengan makanan korang. Macam daun ubi ni sama je, standard je sebenarnya. Dia tak ada menyebabkan kembung. Dia bukanlah bila makan tu memang akan kembung, confirm. Tidak. Dia sebenarnya lebih kepada kesesuaian rumen itu. Okey, jadi proses untuk beri daun ubi, pertama kena bagi, kalau yang belum biasa, bagi secara beransur, bermula daripada sangat layu, iaitu dalam bentuk keras. Kalau kau pegang keras, dia hancur, rapuh. Dan kemudian kau bagi mungkin dalam seminggu, 2 minggu. Tengok kadar penerimaan dia. Kita nak sesuaikan rumen dia tu, ya. Bila mana seminggu dia stabil, 2 minggu dia tak ada macam sakit-sakit, berak, cirit lain, indikator dia akan kurang makan ke, atau sakit ke perut, macam cirit ke apa, itu indikator rumen tak selesa.
Ya, bila mana kau buat seminggu pakai daun yang rapuh tu tak ada apa-apa, okey, kau boleh teruskan dengan proses dan langkah seterusnya. Step kedua, bagi secara yang layu. Okey, tengok tu, pakcik tu dah dapat mengarit banyak tu. Okey, sambung balik. Okey, step kedua, bagi secara layu. Bila mana daun ubi tu kau layukan sahaja. Bila petik, layukan. Macam pagi petik, mungkin takut nak bagi petang, bagi esoknya. Macam itu, layukan. Ataupun pagi petik, petang tu kau dah cerai-ceraikan dekat tengah panas ke apa, dia dah layu, petang tu bagi. Okey, bagi pula itu dalam seminggu, 2 minggu. Sama juga proses dia. Penerapan tu, tengok ciri-ciri kambing tu ada perubahan tak, daripada segi tinja dia, daripada segi ketidakselesaan dia, daripada palatability dia, maksudnya dia punya selera untuk makan tu ada kurang ke tidak ke. Kalau dia macam kurang, patah balik ke peringkat 1, yang mana daun tu korang layukan balik sehingga mana jadi rapuh. Lepas tu baru proses tu. Okey, kalau proses kedua ni dah boleh, dah layu ni dah boleh, kau dah bagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, dia dah stabil. Masa tu korang bagi sedikit daun yang segar pula. Bagi sedikit daun segar. Mungkin sebelum ni diet tu daun layu saja, lepas ni kau tambah sikit, macam 80% layu, 20% segar. Dah 20% segar tu, nanti tengok dia punya penerimaan. Ya. Seterusnya, bila semua dah okey, rumen dah stabil, masa tu kau nak bagi segar lepas petik pun tak ada masalah, insya-Allah. Macam aku, lepas sahaja petik pagi tu, kalau aku malas nak mesin ke apa ke, lepas petik tu aku terus bagi, tak ada masalah. Sebab mana mereka telah diterapkan. Bagi ternakan, ya, di kandang orang lain, ya, kalau kita beli, kita kena tengok diet dia. Diet dia sama tak? Ada tak unsur-unsur yang sama dengan pemakanan kita? Kalau sama, baru kita decide untuk beli. Kalau tak sama, boleh beli, tak ada masalah. Tapi bila sampai ke kandang kau orang, ya, kuarantin dia. Bagi dia makan yang sama dulu dengan diet yang sebelumnya. Jangan tukar mendadak. Bagi secara berdikit. Bagi 100% hari pertama, diet yang sama. Hari kedua, kurangkan sikit, 80%. Hari ketiga, 70% daripada makanan asal, 30% diet kandang korang. Lepas tu beransur sehingga mana mereka dah sesuai dengan diet kandang. Ya, diet kandang korang lah. Okey. InsyaAllah kalau dimanfaatkan, semua jenis hijauan boleh dibagi. Tak ada masalah, tak ada pantangnya sebenarnya. Ya, tak ada pantangnya. Kalau kita tengok orang Indonesia bagi segala macam paku pakis apa semua. Kalau kita dekat sini takut nak bagi paku pakis sebab ada parasit lah, ada banyak cacing lah orang kata. Sebab stigma macam ini kita dimomokkan, terus dimomokkan. Jadi kebanyakan peternak ada yang tidak kreatif dalam pemberian pemakanan mereka. Ya. Yang mana mereka kata, oh ini tak boleh, itu tak boleh. Bila ada penternak baru, mereka bagi idea yang sama juga. Benda ini berlangsung secara beberapa generasi, yang mana akhirnya penternak kita tertutup dalam ruang lingkup yang sama. Ya. Yang mana daun ubi tak boleh bagi, daun senduduk tak boleh bagi, daun apa lagi yang orang kata tabu, daun nangka tak boleh bagi. Ya. Tertutup. Daun bergetah tak boleh bagi. Jadi tertutup ruang lingkupnya. Tapi sedangkan kita sebenarnya tak mengkaji. Kambing kalau kau biar lepas bebas, kalau kau tengok, ya, yang gembala biasanya dah tahu dah kambing sebenarnya boleh makan macam-macam. Yang gembala ni, dia tengok kambing bila mana kau lepas bebas, semua benda dia balon, dia makan. Ya. Jadi mereka dah faham. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Dalam 10 minit juga aku bebel benda ni kan. Jadi harapnya insya-Allah moga ia bermanfaat. Okey, aku sedang menanti untuk memindahkan kambing ni daripada kandang yang lusuh ni kepada kandang yang baru di sana. InsyaAllah semoga urusan semua dipermudahkan kepada aku dan juga kepada semua penternak kita. Ya. InsyaAllah. Sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum.